Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita sama-sama sekali lagi dalam kelas bahasa Al-Quran kita. Dengan harapan insya-Allah kita akan terus mendapat taufik dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita sedia maklum bahawa pengajian bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab bagi kita orang Islam merupakan suatu ibadat. Kerana kita mempelajari bahasa ini bukanlah kerana tujuan duniawi, maknanya untuk mendapat habuan dunia, tetapi untuk kita mendapat habuan akhirat. Secara tidak langsung, kita belajar bahasa Al-Quran adalah untuk kita menambah baik amal ibadat kita, terutama sekali solat kita lah. Nah, seperti yang kita sedia maklum juga bahawa ibadat-ibadat kita pada keseluruhannya, terutama sekali solat, semuanya adalah dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa Arab. Oleh itu, kita belajar bahasa Arab atau bahasa Al-Quran untuk kita menambah baik solat kita, untuk kita menambah baik zikir kita, untuk kita menambah baik bacaan Al-Quran kita, dan wirid-wirid lain yang kita selalu baca dalam hidup kita pagi dan petang, seperti maksurat contohnya, maksurat pagi, maksurat petang, zikir-zikir kita, semuanya itu adalah dalam bahasa Arab. Dan ini semua memerlukan kita memahami apa yang kita baca, apa yang kita sebut, apa yang kita tuturkan di bibir kita. Dia bukanlah suatu jampi yang kita baca untuk kita mendapat misalnya pahala dan sebagainya. Bukan itu saja. Tapi yang lebih besar adalah untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan-bacaan dalam solat, dalam zikir, dalam doa. Terutama sekali bacaan kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Al-Quran merupakan nasihat-nasihat Allah kepada kita, teguran-teguran Allah kepada kita, tazkirah ataupun peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh itu kita disarankan supaya sentiasa membaca Al-Quran demi untuk mendapat bukan saja keberkatan, bukan saja pahala, tapi untuk kita mendapat peringatan-peringatan tadi. Semoga kita diingatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, kalaupun kita lupa misalnya, kita tidak akan
ya, pergi jauh. Ya, kita akan kembali semula ke pangkal jalan. InsyaAllah. Baiklah. Untuk tidak melengahkan masa, insyaAllah kita terus balik ke nota kita. Ya. Cuba kita buka semula nota kita di muka surat 97. 97 Nah, iaitu tajuk naibul fa'il. Naibul fa'il iaitu pelajaran yang kita belajar minggu lepas. Nah, insya-Allah sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, insya-Allah kita cuba semak dulu apa yang kita dah buat minggu lepas, ya. Nah, okey. Nah, kita akan lalu seperti selalu begitu, insya-Allah, untuk mengingatkan semula kita dengan apa yang kita dah bincang minggu lepas. Okey, nak cuba besarkan sikit, ya. Okey. Nah, dia kata ta'ammal ma ya'ti minal ibarat. Nah, dia kata sila perhatikan ayat-ayat berikut. Ni, 1, 2, 3, 4 dan 5 dan 6 ya. Baik. Cuba kita tengok semula ayat-ayat ini. Ayat 1 contohnya. Khalaqallahul insana dha'ifa. Ayat ini terdiri daripada fi'il iaitu kata kerja khalaqa, fa'il iaitu pelaku, iaitu lafzul jalalah ni, perkataan Allah ni. Dan yang ketiga maf'ulun bih, maf'ul iaitu perkataan al-insan. Dan akhir sekali ialah perkataan dha'ifa yang berperanan sebagai hal. Hal ni kalau dalam bahasa kita panggil dia sifat kata, ya. Sifat kata. Nah. Okey. Khalaqallahul insana dha'ifa. Allah mencipta manusia dalam keadaan lemah. Allah mencipta, khalaqa ni mencipta, al-insana manusia, dha'ifa dalam keadaan lemah. Kita ni memang lemah, ya. Nah. Okey. Cuba kita perhati pula ayat kedua, iaitu ayat dalam tulisan biru tu. Nah, dalam Al-Quran ni, nak ambil ayat ni dalam Al-Quran. Dia sama dengan ayat tadi, ayat 1 tadi. Cuma, nah, kalau ayat 1 tadi, itu adalah ayat aktif. Tapi ayat kedua ni pasif. Pasif. Dia kalau dalam bahasa Arab, seperti yang kita dah sedia maklum juga, bahawa kalau kata kerja itu dibentuk dalam bentuk pasif, ia tidak lagi mempunyai fa'il. Fa'ilnya tidak ada. Fa'ilnya siapa dia tadi? Allah, kan? Allah sudah tidak ada kat sini. Yang adanya apa dia? Al-insan yang tadinya maf'ul, sekarang ini maf'ul itu telah mengambil tempat fa'il. Lalu ianya dibariskan di hadapan seperti fa'il. Fa'il juga berbaris di hadapan. Oleh kerana al-insani telah mengambil tempat fa'il yang sekarang ini kita namakan dia sebagai naib fa'il. Jadi hukum naib fa'ilnya marfu' lah, iaitu yang dibariskan di hadapan. Okey, yang lain sama. Dha'ifan juga, maknanya peranan dha'ifan ni sama, iaitu hal ataupun sifat kata. Cuma al-insanu, kalau tadinya al-insana, tadinya dia berperanan sebagai maf'ul, sekarang ini oleh kerana fa'ilnya tidak ada, lalu kita bentuk
PL-nya dalam bentuk mabni lil majhul, dalam bentuk pasif. Dan kalau bentuk pasif, fa'ilnya memang tidak ada, tidak diketahui. Nah, jadi al-insan yang tadi berperanan sebagai maf'ul, al-insana tadi, ya. Sekarang ini kita baca dengan al-insanu dengan baris di hadapan kerana ia telah berperanan sebagai naib fa'il. Itulah dari sudut, ya, dari sudut i'rab dipanggil, ya. Nah, okey, apa maknanya khuliqal insanu dha'ifa? Maknanya manusia itu dijadikan, diciptakan dalam keadaan lemah. Al-insan, manusia, khuliqa, dicipta, dha'ifa, dalam keadaan lemah, ya. Okey. Kita tengok pula contoh 3. Ini pun sama dengan contoh 1. Cuma contoh lain itu saja. Ya. Tapi dia punya struktur ayatnya sama. Dan peranan-peranan perkataan dalam ayat pun sama. Contohnya, ya. Syariba Muhammadunil qahwata fil maqha. Muhammad minum kopi di kedai kopi. Fi ini di ataupun dalam. Nah, fil maqha, di kedai kopi. Nah, jadi coba tengok. Syariba PL madhi. Muhammad fa'il, iaitu pelaku. Nah, atau peminum di sini. Nah, dengan itu kita bariskan dia di hadapan. Al-qahwata, kerana dia yang diminum. Nah, ia dianggap sebagai maf'ulun bih. Al-maf'ul berbaris di atas lah. Dengan itu kita baca al-qahwata. Nah, yang lain itu tak apalah, ini jar majrur dipanggil. Fi ini haraf jar. Al-maqha ni majrur dengan haraf jar ni lah. Okey. Jadi Muhammad minum kopi di kedai kopi. Baik. Dalam ayat ni kita dapati fa'ilnya ada. Fa'ilnya ada. Oleh itu fi'ilnya kekal dengan bentuk asal dia, syariba, minum. Tetapi apabila fa'ilnya tak ada dalam contoh 4 ni. Ayat sama, cuma fa'ilnya tak ada. Maknanya kita tak tahu siapa yang minum kopi. Tiba-tiba kopi ada orang yang meminumnya, di apa ni, di kedai kopi tu. Oleh kerana fa'ilnya tak ada, kita perlu ubah bentuk PL tadi. Ya, binaan dia tu kita kena bina semula, bentuk semula. Yang kita panggil mabni lil majhul. Kita bina dia atau kita bentuk dia dalam bentuk pasif. Pasif atau mabni lil majhul. Majhul ni tidak diketahui mana dia, majhul. Okey. Jadi kalau tidak ada fa'il, bermakna maf'ul tadi, iaitu al-qahwata tadi, telah mengambil tempat fa'il. Lalu ianya dinamakan naib fa'il. Oleh itu hukumnya marfu' jugalah. Hukum dia marfu' lah. Jadi kalau tadinya mansub, tadinya berbaris di atas, sekarang ini berbaris di hadapan. Ya. Okey. Mungkin ya, kita tertanya-tanya di sini, kenapa tadinya tidak ada tak yang berbaris mati ni yang kita panggil ta'ut ta'nis. Tak tanda muannas. Kalau tadi fa'ilnya muzakkar.
Lalu PL tidak boleh ditakniskan, tak boleh ditaruh tanda muannas sebab fa'ilnya muzakkar. Baik, sekarang ni fa'il tidak ada, yang adanya adalah naib fa'il. Baik, naib fa'il ini muzakkar ke muannas? Muannas, sebab ada tak ni kan? Ni ada tak ni menunjukkan muannas. Oleh itu PL-nya ditakniskan. Ditakniskan maknanya diletak tanda muannas. Tanda muannasnya ialah te yang berbaris mati tu. Jadi syuribat al-qahwatu fil maqam. Bunyi juga tu. Dia bunyi, dia biasanya tetap bunyi. Syuribat bunyilah. Bahkan kalau kita wasal, tadi kita wakaf kan? Kalau kita wasal, kita baca straight contohnya, kita akan baca syuribatil qahwatu fil maqam. Maknanya tak ni kita hidupkan dia untuk menyelesaikan masalah iltiqa'us sakinain. Bertemunya dua huruf mati. Jadi kita kena hidupkan huruf mati yang pertama tu. Ya. Jadi sini kita baca tak ni baris di bawah lah. Walaupun ditulis macam ni, tapi semasa kita baca dengan baris di bawah tak. Cuba dengar sekali lagi saya baca ya. Syuribatil qahwatu fil maqam. Artinya kopi itu telah diminum. Telah tu sebab ini PL madi ya, past tense ya. Fil maqam di kedai kopi ya. Okey. Jadi kalau kita perhati di sini yang biru-biru ni, tulisan biru ni adalah ayat-ayat pasif. Manakala yang hitam tu pula ayat aktif. Ya. Aktif dalam arti kata fa'ilnya ada dan PL-nya dalam bentuk asal, dalam bentuk aktif lah. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil mabni lil ma'lum. Al-ma'lum maknanya yang diketahui. Yang diketahui fa'ilnya. Manakala yang ni pula kita panggil mabni lil majhul. Majhul ni artinya yang tidak diketahui. Apa dia yang tidak diketahui? Fa'il je lah. Mana PL yang tidak diketahui fa'ilnya. Itu mabni lil majhul. Itu istilah dia. Okey, baik kita boleh teruskan. Cuma sebelum tu kalau kita perhati sekali lagi, bagaimana kita nak bentuk satu-satu PL, iaitu PL madi lah, ini PL madi, khalaqa PL madi, syariba pun PL madi ya. Baik, bagaimana kita nak bentuk PL ini dalam bentuk pasif ataupun mabni lil majhul. Caranya ialah kita baris di hadapankan huruf pertama. Kha, huruf pertama kita baris di hadapankan dia. Begitu juga syariba, kalau kita nak bentuk dia dalam bentuk mabni lil majhul, kita mula dengan syu, dengan baris di hadapankan huruf pertama iaitu shin. Kalau tadi sya kan, syariba, sekarang ni syu pula dah. Sebab sekarang ni dia dah jadi pasif. Mabni lil majhul. Jadi kita kata syuriba. Jadi oleh kerana qahwah ni muannas, kita tambahlah tak tanis jadi syuribatil qahwatu fil maqha. Okey. Maknanya kalau PL madi kita nak bentuk dia sebagai mabni lil majhul dalam bentuk pasif, kita baris di hadapankan huruf pertama dan kita baris di bawahkan huruf sebelum akhir. Ini ya. Lam tu huruf sebelum akhir. Ana tak sebut huruf kedua ya. Sebab nanti kita akan bertemu dengan
PL yang terdiri daripada 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Oleh itu, ya, kaedah kitanya ialah kita baris hadapankan huruf pertama dan baris di bawahkan huruf sebelum akhir. Itu dia. Sama ni. Khuliqa syuriba. Sama dia. Syuriba. Huruf sebelum akhir di syuriba ialah ra. Nah, sebab huruf akhirnya ialah ba tu, bukan tak. Tak ni bukan huruf PL ni. Ini cuma tanda dia ni, tanda muannah je. Tapi PL-nya setakat ba tu je. Jadi kalau huruf akhirnya ba, huruf sebelum akhir adalah ra. Ra itulah yang kita bariskan di bawah. Okey. Nanti dalam kita akan buat sedikit latihan hari ini. Nanti ada dalam latihan kita di bawah nanti. Nah, ada beberapa PL yang kita cuba bentuk mabni lil majhul macam mana. Okey, itu kalau PL madi. Bagaimana kalau PL mudhari'? Ni PL mudhari' ni present tense. Kata kerja kala kini. Contoh 5 tu. Ni contoh ni. Yang aktifnya taktubu, daripada kata yaktubu. Yaktubu. Taktubu talibatu darsa bil qalamil jaf. Pelajar perempuan itu sedang menulis pelajaran dengan pen dakwah kering. Yang kita panggil hari ni ballpen. Bolpen. Ini ballpen lah ni. Qalamil jaf ni ballpen. Nah, itu istilah dia. Okey. Baik, taktubu PL, mana fa'il dia? Ini dia. Dengan itu dia hanya berbaris di hadapan. Baik, mana maf'ul dia? Ini dia. Dengan itu ianya berbaris di atas. Sebab maf'ul di mana-mana pun mesti berbaris di atas. Ya. Bil qalamil jaf, ini tak apalah, ini cerita lain lah. Nah, sebab ba' ni kita panggil dia haraf jar. Haraf jar. Mana-mana isim, mana-mana kata nama yang terletak selepas haraf jar, dia mesti dibaca dengan baris di bawah. Dia panggil isim majrur. Majrur. Dia kata majrur bil ba. Di baris di bawah kan dengan sebab adanya ba ni. Nah, manakala al-jafi ini adalah sifat kepada al-qalami. Oleh kerana qalami ni, baris di bawah, jadi sifat dia pun mesti ikut sama lah. Ikut baris di bawah juga. Jadi al-jafi. Kalau al-qalam ni berbaris di atas, dia akan baca al-jafa. Kalau al-qalam ni berbaris di hadapan, bil al-qalamu contohnya, kita baca al-jafu. Macam tu. Nah, itu sifat lah. Sifat ni dia ikut saja, ikut. Dia ikut kata nama yang mausuf dia panggil. Mana isim yang disifatkan tu. Okey. Tak boleh, yang penting maknanya ayat kita terdiri daripada semua perkataan-perkataan yang ada fungsinya dalam ayat. Setiap fungsi dia ada ada hukum dia lah. Ada hukum marfu', ada hukum mansub. Marfu' ni maknanya yang dibariskan di hadapan. Mansub yang dibariskan di atas. Majrur yang dibariskan di bawah. Satu lagi majzum. Kalau PL dia ada satu lagi majzum dia panggil, yang dibaris dengan baris mati. Tu. Okey. Baik. Kalau kita perhati kepada contoh 6, ia adalah sama dengan contoh 5, cuma bezanya contoh 5 ini ayat aktif. Ayat aktif maknanya PL ni mabni lil ma'lum. Maknanya fa'ilnya diketahui, ada kat sini.
Itu dia fa'il dia. Okey. Tapi ayat 6 at-talibah sudah tidak ada. Yang adanya ad-dars. Ini bermakna PL itu hendaklah dibina semula mengikut keadaan sekarang lah. Keadaan di mana kita tidak tahu fa'il. Jadi PL ini hendaklah dibina dalam bentuk pasif, bentuk mabni lil majhul, untuk fa'il yang tidak diketahui. Caranya ialah sama seperti PL madi tadi, cuma beza sikit, ialah huruf sebelum akhir. Kedua-duanya sama ada madi ke mudhari' ke, kita mula dengan baris di hadapan. Syuriba, yuk, kan? Semuanya mula dengan baris di hadapan. Cuma kalau PL madi, huruf sebelum akhir kita bariskan di bawah. PL mudhari' huruf sebelum akhir kita bariskan di itu aja beza dia. Itu aja beza dia. Okey. Jadi ad-darsu ini yang tadinya ad-darsa, kalau tadi ia berperanan sebagai maf'ul, lalu ia berbaris di atas. Sekarang ini ia telah mengambil tempat fa'il. Dia sudah menjadi naib fa'il. Kalau fa'il marfu', dia pun kena marfu' jugalah. Sebab dia sebagai pengganti fa'il kan. Okey. Jadi kita baca ad-darsu lah, walaupun makna dia tu masih sama lah. Tapi dari segi barisnya, ia sudah berbaris di hadapan. Dan namanya pun, ataupun peranannya pun, sudah berubah. Kalau tadinya maf'ul, sekarang ini sudah menjadi naib fa'il. Okey, satu lagi. Kalau tadi PL-nya bermula dengan tak, sekarang ini bermula dengan ya. Itu kenapa pula? Sebab kalau fa'il itu muannas, PL mudhari' hendaklah dimulakan dengan tak. Tapi kalau fa'il itu muzakkar, contohnya Muhammad ke Ismail ke, ataupun at-talib ke, misalnya dah, kita mula dengan ya lah. Okey. Sekarang ni fa'il tak ada. Yang mengambil tempatnya ialah ad-darsu. Baik, ad-darsu ini muzakkar ke muannas? Muzakkar. Sebab dia tidak ada tak kan? Kalau muzakkar, PL-nya pun juga mesti dalam bentuk muzakkar. Tak boleh lagi kita nak mula dengan tak. Sebab tak ini untuk muannas. Oleh kerana darsu ini muzakkar, kita mula dengan ya lah, sebab ya untuk muzakkar. Okey. Baik, dari segi makna ayatnya, kalau tadi taktubut talibatud darsa bil qalamil jaf, pelajar perempuan itu sedang menulis pelajaran dengan bolpen. Baik, yang ni pun sama, cuma talibah tak ada. Jadi kita kata pelajaran itu ditulis, sedang ditulis dengan bolpen. Itu saja. Okey, jadi kita buat kesimpulan seperti inilah. Ini kesimpulan kita. Kita kata nombor 1, al-jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah kama huwa maklum, seperti yang diketahui umum. Mukawwanatun minal fi'li, terdiri minal fi'li wal fa'il, daripada fi'il dan fa'il, au naibil fa'il. Jadi ianya terdiri pada fi'il dengan fa'il ataupun fi'il dengan naib fa'il. Itu dia jumlah fi'liyah. Yang penting jumlah itu tidak lagi terdiri daripada subjek dan predikat, tak. Tapi terdiri daripada fi'il dan fa'il atau fi'il naib fa'il. Okey, baik. Nombor 2.
inda adami wujudil fa'il. Inda ni ketika tidak ada. Adam ini tidak, wujud ni ada. Ketika tidak ada fa'il, ketika tidak wujudnya fa'il, nah, yahullul maf'ulu bihi mahallahu, maf'ulun bihi akan mengambil tempatnya. Wa yusamma hina idzin, dan ianya dinamakan pada ketika itu. Hina idzin ni pada ketika itu dinamakan apa? Dinamakan naib fa'il. Dinamakan naib fa'il. Wa yakunu fil waqti nafsihi, dan adalah ia pada masa yang sama, fil waqti nafsihi ini pada masa yang sama, nah, marfu'an, dia menjadi marfu', nya menjadi isim yang dibariskan di hadapan. Kal fa'il, seperti fa'il lah juga. Kalau fa'il berbaris di hadapan, naib fa'il pun berbaris di hadapan juga. Wa yubnal fi'lu lil majhul, dan fi'ilnya pula dibina, iaitu dibentuk semula dalam bentuk mabni lil majhul, dalam bentuk pasif, ya. Dalam bentuk pasif. Okey. Baik. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga. Yubnal fi'lu lil majhul, fi'il dibentuk dalam bentuk pasif dengan cara apa? Dengan cara bidhammi awwalihi, dengan cara kita membaris di hadapankan huruf pertama, wa kasri ma qabla al-akhiri, dan membaris di bawahkan huruf sebelum akhir. Idza kana madiyan, sekiranya fi'il itu fi'il madi, kama fil misalaini tsani war rabi', seperti yang terdapat dalam dua contoh, iaitu contoh 2 dan contoh 4, iaitu yang bertulisan biru tu, wa fathi ma qabla al-akhiri, dan dibaris di atas huruf sebelum akhir, idza kana mudhari'an, kalau fi'il itu fi'il mudhari', kama fil misal sadis, seperti dalam contoh 6. Okey, akhir sekali kesimpulan yang kita buat baru ni. Idza kana naibul fa'ili muannasan. Nah, kalaulah naib fa'il itu muannas, kalau naib fa'il itu muannas, yu'annasul fi'lu. Jadi fi'il itu hendaklah ditakniskan. Kama huwa hasilun ma'al fa'il, seperti yang berlaku bersama fa'il. Kalau fa'il muannas, fi'il pun ditakniskan juga, sawa'un bisawa, sama sajalah kata dia, Okey, habis pelajarannya, dan kita sempat buat sikit latihan. Latihan ni kita dah buat minggu lepas kan? Masih ingat tak? Okey, cuba kita tengok kita buat minggu lepas. Contoh 1, apa ni ayat 1? Kutiba. Bukan kutiba ni, kataba. Beki. Silap baris tu. Bukan kutiba. Madi. Tukar daripada baris di hadapan kepada baris di atas. Ka. Tak tu pula yang berbaris di bawah tu tukar kepada baris di atas, sebab ini mabni lil ma'lum ni, bukan mabni lil majhul lagi. Saya betulkan, saya betul bagi tu. Okey, jadi itu dia baris asal, ya. Jadi kataba Salihun risalatan ila sadiqihi. Salih telah menulis, kataba ni menulis kan? Risalatan sepucuk surat, ila sadiqihi kepada kawannya, kepada sahabatnya. Okey. Ini ayat biasa, ini ayat aktif.
Nah, soalan tadi dia kata cuba tukar setiap kata kerja dalam ayat berikut, mana ayat yang ni? Tukar kata kerja tu kepada kata kerja pasif. Nah, mana kalau katabah kita kena tukar kepada pasifnya macam mana? Kutiba. Kutiba. Ya, seperti yang kita yang apa ni, yang baris silap tadi ya. Ya, Itu ya. baris pasif lah tu sebenarnya. Jadi kita tukar kepada kutiba. Jadi soalan ni pun sudah tidak Tidak ada. ada lagi dah sebab kita tak tahu siapa yang menulis. Nah, tiba-tiba surat itu tertulis. Dah ditulis pun. Baik. Bermakna kalau fa'il ni tak ada, apa yang akan menjadi naib fa'il? Risalah. Risalah. Kalau naib fa'il baris di atas ke baris di hadapan? Baik di hadapan. Baris di hadapan. Jadi risalatun, bukan risalatan lagi. Risalatun. Okey. Oleh kerana naib fa'il ni mu'annas, Ya. jadi PL-nya mesti Muannaskan. ditakniskan. Iaitu kita taruh tak yang berbaris mati kat sini. Jadi katabat, kutibat, jadi kutibat risalatun ila sadiqihi. Okey, baik. Yang kedua pun sama. Yaqra'ut talibul kitaba qabla an yaktubal mulakhasa. Dia kata pelajar itu sedang membaca buku. Tak semestinya sedang sebab fi'il mudhari' ini dia boleh berarti sekarang, boleh berarti apa ni akan datang, boleh berarti maknanya setiap masa menjadi budaya dia macam tu. Mungkin ini dalam bentuk budaya lah ni, sudah menjadi kebiasaan pelajar ini. Dia kata pelajar ini membaca buku sebelum ia menulis ringkasannya. Maknanya selepas dia baca, dia tulis ringkasan kepada buku yang dia baca tadi. Okey, dia kata pelajar ini membaca buku sebelum ia menulis ringkasannya. Baik. Yaqra'u fi'il, at-talibu fa'il, al-kitaba maf'ul. Nah, qabla ni zaraf, an haraf nasab dia panggil. Yaktuba fi'il yang dinasabkan oleh an ni. Asal ada yaktubu tapi oleh kerana ada an jadi yaktuba lah. Al-mulakhasa ini maf'ulun bihi kepada yaktub. Menulis apa? Menulis ringkasan. Okey, baik. Sekarang ini kita nak tukar fi'il ini kepada mabni lil majhul. Jadi barisnya kita tukar daripada mula baris di atas, kita mula dengan baris di hadapan. Kalau mula dengan baris hadapan dia bunyi yuqra'u. Yuqa. Oleh kerana PN mudhari', huruf sebelum akhir baris di mana? Di bawah ke di atas? Di atas. Di atas. Jadi kalau kita nak baca PN ni jadi yuqra'u. Yuqra'u. Yuqra'u at-talibu lagi kah? Tak ada. Tak ada dah. Maknanya sebab kita tak tahu kan siapa yang menulis kan. Yang kita tahu buku tu dibaca. Buku tu dibaca oleh seseorang lah. Jadi kita kata yuqra'ul kitabah ke? Kitabu, betul lah. Yuqra'ul kitabu qabla an ni pun juga kena tukar ni. Sebab ini aktif, kena tukar kepada pasif. Qabla an cuba qabla an apa dia? Fi'il mudhari' ni fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' mabni lil majhul macam mana? Qabla an ini mabni lil ma'lum. Ini masih aktif. Tukar kepada pasif.
Qabla an Qabla an yuktabu. yuktaba. Sebab Yuktaba. an ini menyebabkan bagi data. Qabla an yuktabal mulakh. Yuktaba. Mulakh. Mulakh khasa ke mulakh apa? Ini maf'ulun bih. Melakhas Ini ya. ini maf'ul bih dah, sekarang ni tidak ada fa'il dah. Sebab ni dah jadi mabni lil majhul ni. Maf'ul dah jadi naib fa'il. Jadi al-mulakhasu lah kan. Boleh ke tu? Sikit. Okey, sekali lagi ya, sekali lagi. Nah, mana fa'il kepada yaktubu? Mana fa'il dia? Fa'il dia sepatutnya sini kan? Fa'il dia sepatutnya huwa. Huwa ni talib tadilah maknanya fa'il di sini ialah ganti nama iaitu ganti nama kepada pelajar ni. Mana sebelum dia menulis. Nah, tapi oleh kerana ganti nama huwa, jadi kita boleh sembunyikan, maknanya kita tak sebut Nah, tapi dalam minda kita nu ada. Tak sebut. Dengan tu kalau kita i'rab kita kata fa'iluhu, fa'ilnya dhamirun mustatirun. Fa'ilnya ialah ganti nama yang tersembunyi di sini. Taqdiruhu huwa tu kan. Okey. Baik, sekarang ini oleh kerana fa'ilnya tidak ada, jadi fa'il fi'il ini kita tukar kepada mabni lil majhul. Daripada yaktubu ke yaktuba kepada yuktaba. Al-mulakhasa tadi yang tadinya maf'ul, sekarang ini sudah menjadi naib fa'il. Jadi al-mulakhasu. Baik. Kalau kita baca ayat ni seluruhnya, dia bunyi macam mana? Jadi kita kata yuqra'ul kitabu qabla an yuktabal mulakhasu. Dia akan jadi macam tu. Boleh ke? Ustaz. Sudah. Mana nak cek kena ada tanwin, tak ada tanwin. Okey. Kosong. Ada yang tanwin kat sini? Tak ada. Tak ada kan? Okey. Kalau kita perhati yang di atas ni, nombor 1 ni, ada tanwin, betul tak? Salihun, tanwin. Risalatan, tanwin, kan? Sini tak ada satu pun yang bertanwin. Okey. Macam mana kita nak pastikan sama ada perkataan itu bertanwin ataupun tidak, Okey. Asal perkataan, maksud perkataan di sini ialah kata nama lah, kata nama, Jangan kata kerja tak ada yang bertanwin, tak ada. Kata nama saja, kata nama dan kata sifat saja, Okey. Semua kata nama atau kata sifat pada asalnya bertanwin. Pada asalnya. Mana kita jumpa mana-mana isim, mana-mana kata sifat, kita mesti tanwinkan dia. Oleh itu kalau dulu-dulu ingat tak? Dulu-dulu orang ngajar bahasa Arab kan. Dia kata babun, pintu. Ingat tak? Dengar. Babun. Kenapa dia kata babun bukan babu? Sebab di asal dia memang bertanwin. Babun, pintu, kata dia. Miftahun, kunci. Tariqun, jalan. Bunyi un sama kan? Sebab memang asal perkataan atau asal isim tu atau isim kata nama tu dia bertanwin.
Nah, kecuali kalau ada halangan. Okey, apa dia halangan dia? Halangan yang pertama ialah alif lam ni. Mana-mana perkataan yang ada alif lam tidak boleh lagi ditanwinkan. Dengan tu kita kata yaqra'ut talibu. Jangan pula yaqra'ut talibun. Sebab apa? Sebab sudah ada alif lam. Di alif lam dengan tanwin ni adalah dua musuh yang tidak boleh bertemu di mana-mana pun. Salah satu ada, yang satu lagi memang kena cabut lagi lah. Okey, sama juga. Asal dia kitabun. Sebelum ada alif lam ni, kitaban bagi datang. Kitaban. Tapi oleh kerana ada alif lam, tanwinnya hilang. Jadi al-kitabah saja. Okey. Al-mulakhas pun sama. Asal dia mulakhasan atau mulakhasun, tanwin. Tapi oleh kerana dah ada alif lam, ni alif lam ni, tanwinnya hilang. Jadi alif lam merupakan halangan pertama yang menghalang daripada adanya tanwin. Baik, ada halangan kedua ke? Ada satu lagi. Apa dia? Halangan satu lagi ialah idhafah, dia panggil idhafah. Apa dia idhafah? Idhafah ni maknanya kalau perkataan itu dianggap sebagai mudhaf dalam ayat. Maknanya selepas dia tu ada mudhafun ilaih. Dia mudhafun ilaih kan? Contohnya apa dia? Contohnya ni. Kita tengok sini. Contoh 4 ni ada mudhafun ilaih. Okey. Surata sayyaratin. Surata ni mudhaf. Mudhaf ni maknanya kata nama yang disandarkan kepada perkataan lain. Kita sandarkan surah ini kepada sayyarah. Jadi surah ini yang dianggap sebagai mudhaf ini tidak boleh lagi ditanwinkan. Tak boleh kata-kata suratan sayyaratin. Tak jadi. Kena kata surata sayyaratin saja. Tapi kalau mudhafun ilaih, tak apa. Dia tu bukan jadi penghalang. Ya dia naknya mudhaf tu. Mudhaf tak boleh ditanwinkan. Jadi sekarang ni kita dah ada dua sebab kenapa satu-satu kata nama itu tidak boleh ditanwinkan. Yang pertama apa dia tadi? Bila adanya alif kalau lam. ada alif lam ni. Yang kedua, kalau ianya mudhaf. Kalau ianya mudhaf maknanya selepas dia tu ada mudhafun ilaih. Mudhaf ni maknanya ialah isim yang disandarkan kepada isim lain. Ini kita sandarkan surah ini kepada sayyarah. Jadi surata sayyaratin. Baik, sama juga ni. Tengok nombor 1 ni. Ila sadiqihi. Kenapa kita ila sadiqinhi? Sebab sadiq ni mudhaf. Hi ni mudhafun ilaih. Sahabatnya. Sahabatnya. Jadi oleh kerana sadiq itu ada mudhafun ilaih selepas dia, ianya tidak boleh lagi ditanwinkan. Kalau tak ada ha ni, kita kena tanwinkan. Kita kata ila sadiqin macam tu. Qin dua bagi. Tapi sekarang ni ila sadiqihi saja. Jadi tak kira lah mudhafun ilaih tu. Kata nama ke, kata ganti nama ke, yang pentingnya ialah perkataan yang sebegitulah, sama ada nama ataupun ganti nama.
Sama ada nama atau ganti nama. Sebab ganti nama ni macam nama jugalah. Okey. Ustaz sekejap Yang Ya, sila. mudhaf ilaih tadi tu, kalau maknanya dia macam kalau kita bahasa Melayu macam pintu gerbang. Jadi dia gerbang tu disandar kepada pintu gitu ke ataupun pintu sandar kepada gerbang. Okey. Maknanya perkataan pertama disandarkan kepada perkataan kedua. Jadi perkataan pertama tu jadi baris jadi satu. Ya. Okey, nampak dah apa ni skrin Anas sekarang ni kosong kan? Kosong kan. Nampak tak? Okey. Nah. Okey, kita kata apa? Misalnya kita kata rumah tamu. Baitu rumah kan? Ya. Baitu. Ad-diyafah. Rumah tamu Baitud diyafati. Baik. Baitu ni mudhaf. Maknanya isim yang disandarkan. Ad-diyafati ni dia panggil mudhafun ilaih, iaitu isim yang disandarkan kepadanya. Yang kita maksudkan di sini ialah mudhaf ni bukan mudhafun ilaih. Mudhaf ni. Mana-mana isim yang bertindak sebagai mudhaf tidak boleh lagi ditanwinkan. Jangan kita baca misalnya baitun ad-diyafati. Tak jadi Jadi kena kata baitud diyafati saja. Dan mudhafun ilaih ni pula, mudhafun ilaih. Dia tak kira. Dia boleh tanwin, boleh ada alif lam, tapi kalau ada salah satu, tak ada satu lagi kan? Maknanya dalam arti kata, kalau tidak ada alif lam ni, kita kena tanwinkan dia, kena kata diyafatin. Macam ni. Diyafatin. Macam tu Tapi syaratnya tidak ada alif lam. Ini mudhafun ilaih boleh, tapi mudhaf jangan. Mudhaf dia tidak sekali-kali tidak boleh tanwin. Sebab idhafah itu adalah perkara kedua yang menghalang satu-satu kata nama itu ditanwinkan. Perkara pertama apa? Alif lam. Perkara kedua ialah idhafah. Bolehkah? Yang kalau alif lam ada dengan tak ada tu Ustaz. Dia ada perubahan makna ke ataupun sama? Memang ada perubahan makna tu. Jangan sembarangnya baik. Apa dia maknanya begini kita kat sini Tak apalah kita keluar tajuk sikit ni Selenge. Apa beza di antara yang ada alif lam dengan yang tidak ada alif lam? Yang tidak alif lam ni, misalnya kita kata rajul. Mana rajul? Rajulun. Lelaki. Baik. Kenapa ada tanwin ni? Isim. Sebab dia asal dia memang ada tanwin. Tidak ada sebarang halangan, tidak ada alif lam, betul tak? Dan tidak ada idhafah, maknanya selepas dia tidak ada mudhafun ilaih kan? Dia tetap kena tanwin lah. Jadi kita rajulun. Baik, yang satu lagi. Al-Malikul Qudus. Ar-rajulu. Rajulun juga kita ambil. Cuma yang ni kita balik lah. Ar-rajulu. Baik, ar-rajulu ni kenapa kita tidak tanwin dia? Sebab ada alif lam. Sebab dia ada alif lam. Okey. Apa beza
Di antara rajulun dengan ar-rajulu dari segi makna. Ini dia panggil isim nakirah. Nakirah. Ya. Isim nakirah ni kalau mufrad dia bukan jamak ni kan, mufrad kan? Ya. Dia memberi erti satu. Maknanya kalau kata rajulun ni seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Nah, ingat tak dalam surah Yasin tu? Wajah amin aqsal. Betul. Betul. Dia kata waja'a min Madinati aqsal madinati rajulun. Ya. Rajulun yas'a. Ni rajulun ni tanpa alif lam ni. Ya. Rajulun dan bertanwin pula tu, memang bertanwin lah, kalau tak ada lam kan. Yas'a. Baik, apa makna ayat ni? Dia kata ada seorang laki-laki, seorang. Tahu tak siapa dia? Tak tahu? Tak tahu. Seorang majhul. Apa ni? Nakirah, dia nakirah, tidak diketahui. Seorang laki-laki telah datang dari hujung bandar sana. Yas'a dalam keadaan berlari-lari. Mari itu bukan mari jalan kaki apa ni? Nyonyek gitu tak? Berlari. Sebab apa ni? Sebab nak bantu para rasul. Para rasul yang didustakan oleh kaum dia. Kamu ni pembohong lah apa semua kali, kami tak nak ikut kan. Tiba-tiba mari satu orang daripada hujung bandar tu. Dia kata apa? Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Betul tak? Ya. Dia kata apa? Dia kata kaumku, wahai kaumku, kata dia. Ikutlah para rasul ni. Ikutlah. Ya. Para rasul ni. Maknanya dia datang memberi nasihat kepada kaum dia yang menolak dakwah yang dibawa oleh rasul-rasul tadi. Ittabi'uni maknanya ikutlah al-mursalin, para rasul ni. Jadi kenapa rajulun? Kenapa dia tak kata ar-rajulu? Untuk memberarti seorang laki-laki yang tak tahu siapa nama dia, dari mana dia dan sebagainya, daripada apa ni, kaum mana. Cuma dia mari daripada hujung bandar tu. Okey. Baik, kalau ar-rajul tambah alif lam ni, dia sama ada dia memberi arti laki-laki tersebut, laki-laki itu, dalam konteks lain dia memberi makna umum. Maknanya laki-laki, orang jenis laki-laki, bukan jenis perempuan, tidak. Baik, kita bagi contoh. Okey. Tak apalah, kita keluar tajuk sikit ni. Contohnya kita kata ar-rajulu aqwa minal mar'ati. Awan ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Lelaki lebih kuat dari perempuan. Dia kata orang laki-laki lebih kuat, lebih gagah lah. Daripada orang perempuan, betul tak? Ya. Orang perempuan jangan berasa hati ni, contoh je ni. Contoh. Sebab ini kita ambil yang biasa lah, biasa. Okey. Jadi sini bukan makna seorang laki-laki, tak. Orang laki-laki. Mana siapa pun, sama dia tu Muhammad, kau Idris, kau Ismail, kau tak kira lah kan. Yang penting dia tu laki-laki. Dia ni dikira lebih kuat berbanding perempuan. Perempuan pun juga ada alif lam kan.
Bukannya seorang perempuan, tak. Mana-mana perempuan. Yang pentingnya dia tu perempuan. Sama dia tu Maryam ke, Fatimah ke, pelajar ke, doktor ke, apa ke tak kira. Mana-mana lah. Dia berarti umum. Dia panggil alif lam, dia panggil alif lam lil jinsi. Alif lam menunjukkan jenis. Jenis perempuan. Ini jenis laki-laki. Okey. Baik. Yang kita kata tadi makna dia laki-laki itu atau laki-laki tersebut tu mana pula? Dia panggil alif lam lil ahdi. Mungkin konteks lah. Contohnya gini. Contohnya kita kata, kita ambil ayat ni. Sorry. Kita ambil ayat ni. Katakan kita namakan ayat ni ayat 2 lah. Ayat 2. Kita bawah ni kita buat ayat 3. Contohnya lah. Baik. Nah, ini malah nak tulis je ni. Pakai apa ni? Kita buat copy paste macam tu. Baik. Kalau kita nak buat ayat lain, kita kata, indana ataupun fi hadhil majmu'ah. Indana lah pendek sikit. Kalau fi hadhil majmu'ah panjang pula nak kena tulis. Kita kata indana. Indana ni maknanya kita ada ataupun di sisi kami. Kita kata imra'atun. Kenapa sekarang ni kita tanwinkan dia? Dia apa tu? Nakirah. Dia nakirah. Tidak ada alif lam. Tidak ada alif lam, tidak ada idhafah kan? Okey. Indana imra'atun. Aqwa minar rajuli. Tadi kita kata nombor 2 tadi. Ar-rajulu aqwa minal mar'ah. Orang laki-laki lebih kuat daripada orang perempuan. Betul tak? Baik. Ayat 3 ni pula. Indana imra'atun. Dia kata, di sisi kami, mana kami ada seorang. Ini seorang dah. Kalau tadi perempuan je kan? Nah, di sini, kita ada seorang perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki. Laki-laki tetap laki-laki je, bukan seorang, betul tak? Sebab dia ada alif lam ni kan? Alif lam al-jins tadi. Al-jins. Ya. Kenapa kita buang alif lam kat sini? Untuk memberarti seorang. Seorang. Jadi kita kata, indana al-ana, sekarang ini. Indana al-ana, imra'atun aqwa minar rajul. Sekarang ini kita ada seorang perempuan yang lebih kuat berbanding laki-laki ataupun daripada laki-laki. Baik, siapa dia? Seorang tu. Boleh bagi tahu saya tak? Apa nama dia? Duduk mana? Awal semua sekali lah kan? Yang pentingnya ada seorang tu. Orang yang bercakap tahu. Kalau kita sebut macam ni, para pendengar memang dia nak tahu tu. Dia nak tanya lah. Mungkin lepas kelas dia tanya, siapa dia? Macam tu Cuma dia tak nak bagi tahu lah, Okey, jadi yang pentingnya di sini ada makna satu. Dia kata di sisi kami ada seorang perempuan yang lebih kuat. Sebab biasanya orang laki-laki lebih kuat daripada perempuan dah. Tapi dalam kalangan kami ni ada seorang perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki. Kalau kita nak cerita macam tu, inilah ayatnya. Jangan taruh alif lam kat sini. Jangan taruh alif lam kat sini. Dan jangan buang alif lam kat sini. Sebab yang ni tetap juga laki-laki sajalah.
Tak kira siapa dia, Ibrahim ke, Sa'id ke, apa ke, tak kira. Maknanya yang alif lam dekat ar-rajulu tu masih lagi al-jins lah. Al-jins, ya, al-jins. Yang maksud. Ya. Kalau contohnya, kita pergi kepada contoh 4. Contoh 4. Perempuan itu, ataupun nama perempuan itu, contohnya, kita kata, Ismul mar'ati. Ada dalam dah. Kenapa ada dalam ni? Itu. Tersebut. Ni orang ini. Ya. Kita kata ismul mar'ati. Contohnya kita kata Maryam. Binti kaza lah. Bermakna al-mar'ah di sini makna dia itulah ataupun tersebut. Nama perempuan tersebut ialah Maryam. Oh, kita dah tahu alif lam ya, sebab kita dah tahu dah orang itu siapa dia. Ni Maryam, perempuan yang hak sorang tadi dah. Ya. Nampak dia punya tu beza antara yang ada alif lam tak ada alif lam. Di sini seorang perempuan. Di sini perempuan itu. Alif lam di sini alif lam lil ahdi. Alif lam di sini alif lam al jinsi. Sebab ini perempuan saja. Umum, Ini pun laki-laki saja, umum. Dia siapa? Kalau nak tahu lil ahdi ataupun lil jins ni, maknanya itu konteks ayat lah. Konteks ayat. Konteks ayat tu sendiri. An-Nisa. An-Nisa. Nisa ni jamak pada al-mar'ah lah. Jamak. Al-mar'ah ni ialah perempuan-perempuan. Perempuan-perempuan. Wanita. Kalau janda pun janda tidak imra'ah ni janda. Tak, kalau janda armalah. Ustaz, kita boleh guna kata makrifat tak Ustaz? Makrifat. Yalah, memang dia semua alif lam makrifat sekalipun al-jinsi ataupun al-ahdi semuanya alif lam makrifat. Maknanya perkataan yang ada alif lam ni dia panggil isim makrifah lah. Tapi khusus untuk ni pecahan dia begitu. Sebab makrifah tu dia ada dua, ada makrifah lil ahdi. Alif lam sini alif lam lil jinsi. Tak kira sama ada alif lam lil jinsi ke alif lam lil ahdi ke. Kalau dah ada alif lam tu, isim itu sendiri sudah dinamakan isim makrifah. Makrifah. Mana kalau makrifah sudah layak untuk menjadi mubtada. Misalnya di sini. Ini alif lam lil jinsi. Maknanya ar-rajul ni makrifah lah ni. Oleh kerana ianya makrifah, dia sudah layak untuk dijadikan mubtada. Kalau rajulun saja begini, dia tak boleh jadi mubtada. Ingat tak masa kita bincang mubtada khabar gitu? Syarat mubtada'nya mesti isim makrifat. Tu. Okeylah, kita nak juga apa ni? Kata masa kita habis dalam selingan ini Okey, kita balik semula insya-Allah. Okey. Jadi nombor 3 ni balik pada nota kita balik Baik. Ya, ini latihan yang kita buat baru ni. Jadi panjang pula. Okey, akalal waladu tufahatan. Budak laki-laki itu telah
makan sebiji apple. Kenapa sebiji ni? Sebab tidak adanya alif lam, sebab ini nakirah kan. Sebiji apple. Okey. Baik, ini adalah aktif. Kalau pasif macam mana? Pasif. Dia jadi macam mana ayat ni kalau pasif? Cuba. Ya kulu ya. Ukilat tufahatun. Betul. Ukilat tufahatun. Tun tanwin itu sebab tidak ada alif lam ni. Ukilat tufahatun. Maknanya apple itu sebiji apple itu telah pun dimakan. Tak tahu siapa makannya, tiba-tiba nampak habis copeng dah. Okey, bagus. Baik. Rasama ni melukis ya. Rasama Muhammadun suratas sayyaratin. Muhammad telah melukis gambar sebuah kereta. Macam mana kalau kita nak tukar kepada pasif? Rusima suratun sayaratun. Ya, suratu sayyaratin. Tanwin masih tidak ada sebab ia ni mudhaf kan? Ini mudhaf ilaih. Jadi kita kata rusimat. Kenapa tak tu? Kenapa tak tu? Kenapa ada ta? Muannas ni, surah ni muannas ya. Rusimat suratu sayyaratin. Okey, bagus. Yang ni kena ingat ni, ini PN mudhari' ni. Yamdahul mudarrisu tullabal mujtahidin. Dia kata guru memuji pelajar-pelajar yang rajin. Okey, macam mana kalau pelajar-pelajar yang rajin itu dipuji? Macam mana? Yumdahu, betul. Yumdahul at-tullabul mujtahidun. Ya ni ditukar kepada waw mujtahidun. Yumdahut tullabul mujtahidun. Okey, alhamdulillah. Allah. Kita ni masa kita dah ada 15 minit saja lagi ni. Apa kata kita tangguh dulu yang ni. Latihan 2 ni, kita terus pergi kepada perbualan 9. Ni Okey, ni perbualan 9 ni masih lagi di antara Muhammad dan Saleh lah. Okey. Jadi Muhammad bertanya kepada Saleh. Dia kata, "Mali araka hazinan ya akhi." Dia kata, "Kenapa saya tengok awak ni bersedih saja ya akhi? Wahai saudaraku." Okey, Saleh jawab, "Kaifala akunu hazinan?" Bagaimana saya tidak bersedih, kata dia. "Waqad suriqat darrajatin nariyah." Sedangkan kata dia, motosikal saya telah dicuri orang. Suriqat ni dicuri. Ni mabni lil majhul ya. Ingat tu. Suri suriqat. Dia kata motosikal saya telah dicuri. Okey. Muhammad tanya lagi. Bukan tanya lah, dia apa ni? Macam dia melahirkan, dia rasa macam tak percaya tu. Maza? Apa? Kata dia. Suriqat darrajatu kannariyah. Motosikal awak dicuri. Macam itulah. Dia jawab, wallah. Ini orang Arab ni kalau dia nak kata, ya betul kata dia. Itulah kita. Itulah masalah. Itulah. Wallah. Dia orang Arab ni kalau sumpah-sumpah macam ni dah biasa. Allah. Allah ni bersumpah dah ni kan. Wallah kata dia.
Baik, dia tanya, mata hasala zalik? Bila berlakunya perkara itu? Zalika ni yang demikian itu. Hasala ni berlakulah. Nah, mata hasala zalik? Nah, bilanya perkara itu berlaku? Aina taraktaha? Di mana awak tinggal mutu awak? Hatta utiha lis-sariq intihazul fursah. Sehingga memberi peluang kepada pencuri ya mengebuk peluang itu, maknanya peluang mencuri lah maksudnya. Salah jawab al-barihah, malam tadi. Al-barihah ni malam tadi. Asna salatil isya, semasa solat isya. Kanatid darrajatu amamal masjid. Motosikal pada ketika itu ada depan masjid je tadi. Maknanya bukannya tempat-tempat selindung kawan kata dia melahirkan rasa yalah marah lah kan. Ya lahu min sariq. Allah teruknya kepada pencuri ni Allahumma khluf. Bukan khluf ni, khlif. Ni bagi baris ya. Baris lam tu bagi bawah, bukan bagi depan, bagi bawah. Tukar-tukar dalam lam tu bagi di bawah. Allahumma khlif li akhi ma huwa ahsanu minha. Ya Allah, gantilah untuk saudara saya ni, kata dia, suatu yang lebih baik daripada motosikal dia. Maknanya motosikal lain yang lebih baik daripada motosikal dia lah. Jadi Saleh dia cuma mengaminkan saja, Allahumma amin. Ya Allah, kata dia, terimalah doa kami ni. Muhammad kata, la tahzan ya akhi. Tak payah bersedih akhi, kata dia. Jangan berduka cita wahai saudaraku. Nuhawilu an najida laka darajatan nariyatan badilah insya-Allah. Nuhawil ni kami akan cuba an najida laka darajatan nariyatan badilah untuk mendapat sebuah mutu ganti, kata dia, untuk awak. Laka ni untuk awak. Insya-Allah sekiranya dikehendaki Allah. Ni apa ni? Kata-kata penenang lah, nak menenangkan hati Saleh yang kehilangan motosikal dia tu. Dia kata tak payah bersedih, kata dia, kita akan cuba untuk cari motor lain ganti insya-Allah. Okey. Itu cerita dia. Baik, kita sebelum kita berbual, kita dengar dulu, anda baca sekali Anda baca sekali dulu. Lepas tu kita akan baca sama insya-Allah. Dia kata, mali araka hazinan ya akhi. Kaifa la akunu hazinan wa qad suriqat darrajatin nariyah. Maza? Suriqat darrajatin nariyah? Wallah. Mata hasala dhalik? Aina taraktaha hatta utiha lis-sariq intihazul fursah? Al-barihah asna'a salatil isya. Kanat ad-darrajatu amama al-masjid. Ya lahu min sariq. Allahumma khlif li akhi ma huwa ahsanu minha. Allahumma amin. La tahzan ya akhi. Nuhawilu an najida laka darajatan nariyatan badilah. InsyaAllah. Okey, itu bacaannya. Baik, sekarang ini kita baca sama-sama. Baik. Coba ikut ana dulu. Ikut ana dulu. Okey. Mali araka hazinan ya akhi. Mali araka hazinan ya akhi. Kaifa la akunu hazina? Kaifa la akunu hazina? Waqad suriqat darrajatin nariyah. Waqad suriqat darrajatin nariyah. Maza? Suriqat darrajatukan nariyah. Suriqat darrajatukan nariyah. Wallah. Mata hasala dhalik? Mata hasala dhalik?
أين تركتها حتى أتيح للسارق؟ أين تركتها حتى للسارق؟ السارق انتهاز الفرصة. انتهاز الفرصة البارحة أثناء صلاة. البارحة أثناء صلاة صلاة العشاء. العشاء كانت الدراجة أمام المسجد. كانت الدارة أمام المسجد. Semula sekali lagi sini ya. Nih, kanatid darra dia apa nih dia tasdid nih. Kanatid darraja. Dan ini tasdid juga sebab ada alif lam nih. Ada dalam. Kanatid darrajatu amamal masjid. Semula ya. Kanatid darrajatu amamal masjid. كانت الدراجة أمام المسجد. Ya lahu min sariq. يا له Allahumma akhlif li akhi اللهم اخلف لأخي ma huwa ahsanu minha. ما هو أحسن منها. Allahumma amin. اللهم آمين. La tahzan ya akhi. لا تحزن يا أخي. Nuhawilu an najida laka نحاول أن نجد لك darajatan nariyatan badilah. دجارة بديلة. Insya Allah. إن شاء الله. Oke, baik. Kena sekali lagi bakal sekali lagi ya. Nah, kita bagi lancar sikit insyaallah. Kita sedap buat dah. Oke. Mali araka hazinan ya akhi. مالي أراك حزينا يا أخي. Kaifa la akunu hazina كيف لا أكون حزينا وقد سرقت دراجة النارية. وقد سرقت الدراجة النارية. ماذا؟ سرقت دراجتك النارية. سرقت الدراجة النارية. إي والله. إي والله. متى حصل ذلك؟ متى حصل ذلك؟ أين تركتها؟ أين تركتها؟ حتى أتيح للسارق. حتى أتيح للسارق. انتهاز الفرصة. انتهاز الفرصة. البارحة أثناء صلاة العشاء. أثناء صلاة العشاء. كانت الدراجة أمام المسجد. أمام المسجد. يا له من سارق. يا له من سارق. اللهم اخلف لأخي اللهم اخلف لأخي ما هو أحسن منها. ما هو أحسن منها. اللهم آمين. اللهم آمين. لا تحزن يا أخي. لا تحزن يا أخي. نحاول أن نجد لك. نحاول أن نجد لك دراجة نارية بديلة. دراجة نارية بديلة. إن شاء الله. إن شاء الله. Oke, boleh buat tu. Oke, ana Muhammad, antum Saleh. Saleh. Mali araka hazinan ya akhi. كيف لا أكون حزينا وقد سرقت الدراجة النارية. ماذا؟ سرقت دراجتك النارية. إي والله. متى حصل ذلك؟
أين تركتها حتى أتيح للسارق انتهاز الفرصة؟ البارحة أثناء صلاة العشاء كانت الدراجة أمام المسجد. يا له من سارق، اللهم اخلق لأخي ما هو أحسن منها. اللهم آمين. لا تحزن يا أخي، نحاول أن نجد لك دراجة نارية بديلة إن شاء الله. Okey, baik, kita tukar pula. Antum pula Muhammad wa ana Saleh. 1, 2, 3. ما لي أراك حزينا يا أخي. كيف لا أكون حزينا وقد سرقت دراجة النارية؟ ماذا سرقت الدراجة النارية؟ إي والله. متى حصل ذلك؟ أين تركتها حتى أتيح للسارق انتهاز الفرصة؟ البارحة أثناء صلاة العشاء كانت الدراجة أمام المسجد. يا له من سارق، اللهم اخلف يا أخي ما هو أحسن منها. اللهم آمين. لا تحزن يا أخي، نحاول أن نجد لك دراجة بديلة إن شاء الله. إن شاء الله. Okey, bagus. Alhamdulillah. Nah, ada 2 minit. Boleh buat sekali lagi kah? Boleh je. Boleh, Okey. Ana Muhammad, antum Saleh. Mali araka hazinan ya akhi. كيف لا أكون حزينا وقد سرقت دراجة النارية؟ ماذا؟ سرقت دراجتك النارية؟ إي والله. متى حصل ذلك؟ أين تركتها حتى أتيح للسارق انتهاز الفرصة؟ البارحة أثناء صلاة العشاء كانت الدراجة أمام المسجد. يا له من سارق، اللهم اخلف لأخي ما هو أحسن منها. اللهم آمين. لا تحزن يا أخي، نحاول أن نجد لك دراجة نارية بديلة إن شاء الله. أوكي، أنتم pula Muhammad wa ana Saleh. 1, 2, 3. ما لي أراك حزينا يا أخي. كيف لا أكون حزينا وقد سرقت دراجة النارية؟ ماذا؟ سرقت الدراجة النارية؟ إي والله. متى حصل ذلك؟ أين تركتها حتى أتيح للسارق انتهاز الفرصة؟ البارحة أثناء صلاة العشاء كانت الدراجة أمام المسجد. يا له من سارق، اللهم اخلف لأخي ما هو أحسن منها. اللهم آمين. لا تحزن يا أخي، نحاول أن نجد لك دراجة نارية بديلة إن شاء الله. الحمد لله. Sempat juga kita habis. Dan apa ni, latihan 2 dan 3 tu kita buat minggu depan lah insyaAllah. InsyaAllah. Cuma sebelum tu, oleh kerana nota ni dah kita ada, cuba-cuba dulu. InsyaAllah. Cuba-cuba dulu. Ini bagi contoh ni, contoh jawapan. Bagilah.